Salam sejahtera semua. Hari ini kita akan lihat kepada tajuk perkongsian, iaitu salah satu jenis bentuk pemilikan perniagaan. Dalam perkongsian, kita akan melihat kepada 6 perkara berikut. Kita akan melihat apa yang terkandung dalam perjanjian perkongsian, apa itu ciri-ciri perkongsian, jenis-jenis dan liability rakan kongsi, bilangan rakan kongsi, jenis-jenis perkongsian dan juga tanggungjawab rakan kongsi. Sebelum tu, kita akan lihat dulu apa yang dimaksudkan sebagai perkongsian. Perkongsian ini ditalifkan sebagai kerjasama antara dua atau lebih individu bagi menjalankan perniagaan. Mereka bersetuju untuk bergabung tenaga bagi menjalankan perniagaan berasaskan syarat yang dipersetujui bersama. Perkongsian ini boleh ditubuhkan secara lisan ataupun bertulis dan tertaruh kepada Akta Perkongsian 1961. Ahli yang terlibat dalam perniagaan secara perkongsian boleh berkongsi ilmu pengetahuan, kepakaran, kemahiran, pengalaman serta bebanan tugas. Dan sekiranya terdapat rakan kongsi yang sakit ataupun ingin bercuti, tugasannya dapat diambil alih oleh rakan kongsi yang lain. Seterusnya, kita akan lihat kepada yang pertama, iaitu apakah kandungan perjanjian perkongsian. Secara umumnya, terdapat 6 perkara yang terkandung dalam kandungan perjanjian perkongsian. Iaitu, yang pertama, nama firma, yang kedua, nama semua rakan kongsi, yang ketiga, peruntukan berkaitan dengan hak dan tanggungjawab rakan kongsi. Yang keempat, jenis dan tempat perniagaan. Yang kelima, nisbah pembahagian keuntungan atau kerugian. Dan yang keenam ialah cara menjalankan perniagaan dan menamatkan perkongsian. Seterusnya, kita akan lihat kepada ciri-ciri perkongsian. Secara umumnya terdapat 3 ciri perkongsian yang perlu anda ingat. Yang pertama, dari segi bilangan rakan kongsi, adalah dalam lingkungan 2 hingga 20 orang. Dan bagi perkongsian yang melibatkan sesuatu profesion seperti peguam dan akaunten, jumlah rakan kongsi adalah tidak melebihi 50 orang. Perniagaan yang dijalankan secara perkongsian juga tertaluk di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, Pindaan 1978. Seterusnya kita akan lihat kepada jenis-jenis rakan kongsi. Terdapat 5 jenis rakan kongsi yang perlu anda ketahui. Antaranya, rakan kongsi berhad. Rakan kongsi berhad ni mempunyai liability yang terhad. Dan dia tiada kuasa pengurusan, tetapi dibenarkan untuk memeriksa rekod dan akaun perniagaan. Bagi rakan kongsi lelap, mereka menanggung liability tidak terhad dan tidak aktif dalam pengurusan. Mereka hanya menyumbangkan modal sahaja. Bagi rakan kongsi biasa, dia akan menanggung liability tidak terhad dan berhak menguruskan perniagaan. Rakan kongsi aktif pula menanggung liability tidak terhad, aktif dalam pengurusan serta dibayar gaji secara bulanan. Rakan kongsi nominal atau juga dikenali sebagai rakan kongsi namaan, di mana nama rakan kongsi akan digunakan sebagai rakan kongsi tanpa mengeluarkan modal. Mereka perlu menanggung liability yang tidak terhad. Ini adalah antara 5 jenis rakan kongsi yang terdapat dalam perkongsian. Seterusnya kita akan lihat kepada bilangan rakan kongsi. Secara umumnya kita ada 3 jenis perkongsian dan setiap jenis perkongsian mempunyai bilangan rakan kongsi yang berbeza. Kita akan lihat kepada perkongsian biasa. Bilangan rakan kongsi yang dibenarkan adalah antara 2 hingga 20 orang. Manakala bagi perkongsian berhad, bilangan rakan kongsi yang dibenarkan adalah antara 2 hingga 50 orang. Dan bagi perkongsian liability terhad, PLT, bilangan rakan kongsi yang dibenarkan adalah
minimum 2 orang dan tiada had maksimum. Seterusnya kita akan lihat juga tentang apakah kelebihan dan juga kekurangan jenis perniagaan perkongsian. Terdapat 3 kelebihan untuk jenis perkongsian. Yang pertama ialah modal yang lebih besar. Yang ini modal dapat dikumpulkan disebabkan oleh rakan kongsi yang lebih ramai. Yang kedua, kelebihannya ialah mudah ditubuhkan kerana tidak banyak peraturan yang perlu dipatuhi. Yang ketiga, boleh berkongsi kepakaran. Gabungan tenaga rakan kongsi boleh menambahkan pengetahuan, kepakaran dan pengalaman yang diperlukan perniagaan. Dari segi kekurangan jenis perkongsian adalah yang pertama, modalnya terhad. Modal yang terhad sukar untuk berkembang kerana modal masih terhad berbanding dengan syarikat berhad. Yang kedua, perniagaan tidak berterusan dan dia akan terbubar jika rakan kongsi meninggal dunia, muflis atau wujud perselisihan faham. Yang ketiga, liability tidak terhad, di mana aset peribadi rakan kongsi boleh digunakan untuk menjelaskan hutang perniagaan. Itu adalah antara kelebihan dan kekurangan perkongsian. Seterusnya kita akan lihat kepada apakah jenis-jenis perkongsian yang terdapat dalam perniagaan perkongsian. Terdapat 3 jenis perkongsian. Yang pertama ialah perkongsian biasa, yang kedua ialah perkongsian berhad dan yang ketiga ialah perkongsian liability terhad (PLT). Dalam perkongsian biasa, semua rakan kongsi ialah rakan kongsi biasa. Mereka perlu tanggung liability tidak terhad. Mereka mempunyai kuasa, tanggungjawab, hak yang sama untuk menguruskan perniagaan. Dalam perkongsian berhad pula, terdapat beberapa rakan kongsi mempunyai liability yang terhad. Hal ini disebabkan oleh liability yang ditanggung terhad setakat jumlah modal yang dilaburkan sahaja. Mereka tidak mempunyai kuasa dalam pengurusan perniagaan. Dalam perkongsian berhad ini, sekurang-kurangnya seorang rakan kongsi biasa yang menanggung semua liability perniagaan dan bertanggungjawab terhadap pengurusan perniagaan. Rakan kongsi dibenarkan untuk memeriksa rekod dan akaun perniagaan. Bagi perkongsian liability terhad, dia merupakan satu bentuk perniagaan alternatif yang menggabungkan ciri-ciri perkongsian dengan syarikat sendirian berhad. PLT telah diperkenalkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM pada tahun 2013 di bawah Akta Perkongsian Liability Terhad 2012. Seterusnya kita akan lihat sedikit tentang perkongsian liability terhad. Dalam perkongsian liability terhad, kita akan melihat kepada 2 aspek. Yang pertama ialah tentang ciri-ciri PLT dan yang kedua ialah tentang kelebihan PLT. Kita akan lihat dulu tentang ciri-ciri PLT. Terdapat 3 ciri dalam PLT. Yang pertama ialah entiti berasingan. Ini bermaksud pemilik dan perniagaan dalam PLT merupakan 2 pihak yang berbeza. Perniagaan dalam PLT mempunyai hak menyaman, didakwa, memperoleh dan melupuskan harta. Ciri yang kedua ialah liability terhad, di mana semua rakan kongsi mempunyai tanggungan terhad setakat modal yang dilaburkan sahaja dan dia tidak akan melibatkan harta peribadi pemilik. Ciri yang ketiga ialah hayat yang berterusan. Setiap perubahan yang berlaku dalam perkongsi PLT tidak akan menjejaskan kewujudan, hak atau liability
PLT. Maksudnya, jika salah seorang rakan kongsi meninggal dunia, kurang siuman atau muflis, perniagaan masih lagi boleh diteruskan operasinya seperti biasa. Seterusnya kita lihat pula kepada kelebihan PLT. Yang pertama ialah entiti berasingan. Ini bermaksud rakan kongsi akan bebas daripada tindakan undang-undang yang dikenakan terhadap syarikat. Yang kedua ialah fleksibiliti perniagaan. Rakan kongsi boleh meletakkan syarat-syarat tambahan menurut perjanjian perkongsian. Yang ketiga, kelebihan PLT ialah liability terhad, di mana aset peribadi semua rakan kongsi dalam PLT dilindungi sekiranya perniagaan muflis. Dan kelebihan yang keempat, dari segi penjimatan kos, PLT tidak tertaluk kepada sistem audit dan pematuhan kepada undang-undang berkanun. Selain itu, tiada had bilangan maksimum rakan kongsi atau keperluan modal minimum. Seterusnya kita akan lihat kepada tanggungjawab rakan kongsi. Terdapat 4 tanggungjawab sebagai rakan kongsi. Yang pertama, sebagai rakan kongsi, anda perlu menjaga kepentingan rakan kongsi yang lain. Selain itu, anda juga perlu melindungi rahsia perniagaan termasuk rahsia kewangan, maklumat perniagaan dan akaun perniagaan. Yang ketiga, tanggungjawab sebagai rakan kongsi, anda perlu mencari peluang dan sumber tambahan bagi memajukan perniagaan yang dijalankan. Dan yang terakhir, rakan kongsi juga bertanggungjawab untuk memberikan idea dan pendapat bagi menyelesaikan setiap masalah yang timbul dalam perniagaan. Itu sahaja untuk perkongsian kali ini. Sekian, terima kasih.